Selamat sejahtera Encik dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan saya yang terdiri daripada Artitan, Fira dan saya Eng Sin Lin akan membentangkan tugasan 3 EDUP 3053. Model reka bentuk pengajaran Asia merangkumi analisis learner iaitu analisis murid, state objective iaitu menyatakan objektif, select method, media and materials iaitu pilih kaedah, media dan bahan pengajaran, utilize media and materials iaitu guna media dan bahan bantu mengajar, require learner participation iaitu dorong pelibatan murid, dan evaluate and revise iaitu nilai dan semak. Analisis learner iaitu analisis murid. Murid yang menggunakan blok ini adalah murid tahun 3 kelas 3B dari sekolah SJKC Yok Choi yang seramai 30 murid. Seterusnya, semua murid telah memberikan kerjasama dalam melaksanakan ujian-ujian serta menggunakan blok yang telah disediakan. Sebahagian daripada mereka juga sudah mahir dalam penggunaan kata hubung. Seterusnya, state objektif atau menyatakan objektif. Di akhir pembelajaran, semua murid akan dapat mengenal pasti jenis-jenis kata hubung dan contoh kata hubung dengan betul. Memahami dan menggunakan kata hubung dalam konteks yang betul dan mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang betul dalam ayat yang disediakan. Murid juga boleh memahami dan menggunakan kata hubung dalam konteks iaitu dari aspek kognitif, menandakan jawapan yang betul iaitu psikomotor dan mengamalkan nilai murni seperti kerajinan iaitu efektif. Okey, jom kita meneruskan perbincangan kita kepada langkah ketiga dalam reka bentuk Azure, iaitu select method, media dan material. Okey, pilih kaedah, media dan bahan pengajaran. Okey, langkah ketiga Azure ini terdiri daripada 4 bahagian, iaitu penggunaan teknologi, kaedah pengajaran dan pembelajaran, media pengajaran dan bahan sumber pengajaran. Okey, penggunaan teknologi ini kami telah menggunakan laman web blogger.com untuk menghasilkan suatu halaman di mana pelajar dapat meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan efisien. Okey, laman web blogger.com ini merupakan satu laman web yang diciptakan oleh Google untuk membantu masyarakat untuk mencipta laman web halaman untuk berkongsi pendapat, berkongsi pandangan, berkongsi ilmu. Okey, kami telah mengeksploitasi laman web blogger.com ni untuk mencipta suatu halaman di mana pelajar dapat mengeksploitasi gadget-gadget mereka untuk mempelajari tentang kata hubung ketika PDPR iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey. Seterusnya kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kami telah diguna pakai ialah latih tubi. Latih tubi di mana pelajar akan diberi banyak latihan mengenai topik yang ingin diajar oleh guru. Okey, seterusnya media pengajaran. Media pengajaran yang kami telah digunakan ialah video dari perisian aplikasi YouTube. Dan seterusnya gambar kartun dan GIF juga telah dipakai sebagai animasi dalam halaman ini supaya menjadikan nota tersebut lebih menarik dan tidak membosankan. Okey, seterusnya bahan sumber pengajaran merupakan lembaran kerja yang boleh mengait dengan kaedah PDP kami iaitu latih tubi. Okey, seterusnya kita meneruskan kepada langkah 4 yang bentuk Azure, iaitu utilize media dan materials.
Okey, dalam langkah keempat ini kita akan menceritakan tentang penggunaan media dan bahan bantu mengajar yang telah digunakan dalam halaman laman web ini. Okey, murid diberi beberapa langkah untuk dilaksanakan dalam laman web tersebut. Dalam halaman yang kami telah diciptakan, pelajar ada beberapa stesen yang akan disiapkan satu persatu. Pada contoh, murid akan menonton video pembelajaran dekat pengenalan, seterusnya ada nota, seterusnya ada latihan dan sebagainya. Okey, murid-murid akan menonton video pembelajaran yang pertama, iaitu bertajuk Jaga Kebersihan Perangi Novel Coronavirus. Untuk cuba menyatakan kata hubung yang terdapat dalam video ini. Video ini telah diletak sebagai set induksi untuk pelajar, di mana pelajar boleh meneka apa yang kita akan mempelajari pada hari tersebut. Okey, seterusnya murid-murid membaca nota kata hubung yang dalam bentuk peta minda. Okey, setelah menonton video Jaga Kebersihan Perangi Novel Coronavirus, pelajar akan cuba menyatakan kata hubung dan seterusnya murid-murid akan terus membaca nota kata hubung yang dalam bentuk peta minda. Selepas itu, murid-murid menonton video pembelajaran kedua, iaitu tata bahasa menggunakan kata hubung mengikut konteks. Lalu, bermula jawab lembaran kerja dalam bentuk word wall yang diberi dalam laman web tersebut. Okey, dalam konteks ini, word wall merupakan laman web di mana guru-guru boleh mencipta latihan berbentuk kuis dan sebagainya. So, ahli kumpulan kami telah mengeksploitasi kelebihan laman web WordWall ini untuk mencipta kuis dan seterusnya embed pautan web WordWall ini kepada laman web pembelajaran ini supaya tidak menyusahkan. Okey, seterusnya guru juga telah menambahkan gambar kartun dan gifi ke dalam nota yang disediakan untuk menjadi nota tersebut lebih menarik dan tidak membosankan. Okey, seterusnya lembaran kerja iaitu latihan isi tempat kosong yang disediakan daripada Hot Potatoes sebagai latih tubi kepada murid-murid. Ini juga sangat menarik kerana perisian Hot Potatoes ini membantu guru untuk menyediakan lembaran kerja latih tubi, latihan isi tempat kosong dengan senang, dan pelajar juga akan excited, lagi seronok untuk menjawab soalan-soalan dalam ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Hafira akan membentangkan dua lagi elemen model reka bentuk pengajaran Ashworth, iaitu elemen Require Learner Participation ataupun dikenali sebagai dorong penglibatan murid, dan elemen Elevate and Revise, iaitu nilai dan simak. Bagi elemen Require Learner Participation ataupun dorong penglibatan murid, di dalam blok ini murid akan terlibat secara aktif, iaitu melalui yang pertama set induksi. Strategi yang digunakan ialah pemusatan murid, iaitu melalui tayangan video Jaga Kebersihan Perangi Novel Coronavirus yang berkaitan dengan kata hubung selama 1 minit 16 saat. Pada langkah yang pertama pula, strategi yang digunakan ialah pemusatan guru, murid dan bahan, iaitu melalui nota berpandukan peta minda dan tayangan video tata bahasa menggunakan kata hubung mengikut konteks yang berdurasi selama 52 saat. Langkah kedua pula, strategi yang digunakan ialah pemusatan murid dan bahan, iaitu permainan interaktif word wall. Dan langkah ketiga pula, pemusatan bahan, iaitu nota topik, kata hubung gabungan dan kata hubung panjangan. Pada langkah keempat dan penutup pula, strategi yang digunakan ialah pemusatan murid dan bahan, iaitu melalui lembaran kerja secara interaktif. Elemen yang terakhir
supervise ataupun nilai dan semak. Dalam blok ini terdapat 3 nilai yang dikenal pasti. Yang pertama, nilai pencapaian murid. Nilai pencapaian murid dikenal pasti daripada 2 latihan. Latihan pertama menyediakan permainan interaktif topik kata hubung secara umum, dan latihan kedua guru menyediakan latihan lembaran kerja berbentuk interaktif berkaitan topik kata hubung gabungan dan pancangan. Melalui nilai pencapaian murid daripada kedua latihan ini, perbandingan jawapan dengan objektif pembelajaran akan ditentukan dalam langkah kedua, iaitu latihan pertama, untuk menentukan sama ada objektif pembelajaran tersebut tercapai ataupun sebaliknya. Nilai yang kedua iaitu nilai dan semak keberkesanan media. Nilai ini akan dilaksanakan semasa pengajaran, iaitu melalui butang tamat latihan. Dan nilai yang terakhir iaitu nilai dan semak pengajaran guru, iaitu dilaksanakan selepas pengajaran. Demikian, itu sahaja daripada kumpulan saya. Terima kasih.